Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini kita teruskan berita yang menggempakan sahabat-sahabat semua. Ya, kita mendengar satu ulasan ya daripada seorang pemimpin yang juga terlibat ya di dalam guaman ataupun sebagai peguam dan juga biro guaman ya dalam satu parti begitu. Jadi sahabat semua, apa yang dinyatakan ini adalah sangat menarik ya, menarik perhatian saya untuk saya sampaikan hari ini, dan amat penting untuk kita ketahui ya, setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh MP daripada pihak pembangkang khususnya, yang mana hal dalam mereka mahu untuk merancang untuk menjatuhkan kerajaan, sebenarnya perkara ini boleh menyebabkan mereka dipenjarakan. Nah, itu dia. Jadi sebelum saya teruskan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia, Presiden Lebay boleh dipenjara hingga 5 tahun. Kenapakah ianya boleh dipenjarakan 5 tahun? Ini yang menjadi isu yang menarik untuk saya sampaikan hari ini, sahabat-sahabat semua. Dan mungkin Anda tidak tahu bahwa kita mempunyai undang-undang ataupun law ya berkaitan dengan tindakan dan juga kenyataan yang dinyatakan oleh Presiden Lebay ini. Jadi sahabat-sahabat semua, izinkan saya untuk membacakan kenyataan daripada seorang peguam ini, daripada Biro Guaman di dalam Parti Amanah ya, yang memang menarik untuk kita dengar dan juga untuk kita ketahui. Jadi tanpa buang masa lagi, saya ingin mengungsikan apakah yang beliau kongsikan. Katanya, Hadi boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Itu dia sahabat semua. Kenapa? Ini yang saya akan kongsikan kepada kita hari ini, dan saya ingin bacakan kenyataan beliau. Kenapa beliau berkata seperti itu? Katanya, ya, Biro Undang-Undang Amanah Nasional ya, menganggap tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang secara terang-terangan mahu menumbangkan kerajaan perpaduan boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Ya, pengurusi Dr. Zulkarnain Hakim berkata, ya, perbuatan yang tidak mengikut perlembagaan dan demokrasi berparlimen boleh didakwa di bawah Seksyen 12(4)B sehingga 130E. Menurutnya, mana-mana ahli parlimen yang ingin menjatuhkan kerajaan perpaduan atau sesebuah kerajaan boleh disiasat di bawah seksyen tersebut. Tambah lagi seksyen 124B sehingga 130E Kanun Keseksian adalah berkaitan kesalahan mengugut demokrasi berparlimen, sabotas, dan juga espionage atau mengintip. Ia juga menjadikan kesalahan bagi sesiapa yang menyebarkan bahan seperti penerbitan yang boleh menggugat ketentraman awam atau menghasut kepada keganasan. So memang sangat jelas ya apa yang dilakukan ataupun kenyataan daripada Hadi Awang sebelum ini sebenarnya adalah satu kesalahan ya di bawah akta seperti mana yang dinyatakan tadi. Tambah lagi, kesalahan ini adalah berat karena setiap hukuman itu boleh dipenjara antara 5 tahun sehingga sepanjang hayat, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan timbalan pengurusi Perikatan Nasional PN yang mengaku cuba untuk menjatuhkan kerajaan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain berulang kali mendakwah kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang. Memang mereka ini sudah mabuk kepayan ya, mabuk ketum begitu ya, masih tidak boleh move on ya. Apa yang keluar daripada mulut ya, apabila membuat kenyataan asik-asik mau jatuhkan kerajaan, asik-asik kerajaan itu ini dan sebagainya. Tetapi kita boleh tahu ya, dengan apa yang kita lihat di zaman pemerintahan Perikatan Nasional sebelum ini, ya, mereka adalah sebuah kerajaan yang dianggap gagal oleh seluruh rakyat Malaysia. Hingga telur pun tidak ada. Kita tidak boleh jumpa di mana-mana. Tapi hari ini pula mereka mempersoalkan berkaitan dengan telur itu dan ini. Itu dia. Mengulas lanjut, Zulkarnain berpendapat bahwa kenyataan pemimpin blok pembangkang itu lebih kepada berunsurkan kenyataan fitnah ataupun kenyataan palsu. Ya, namanya setakat apa yang dilihat, kenyataan sebegitu adalah palsu karena sudah terbukti di parlimen melalui usul undi percaya kerajaan perpaduan disokong oleh 2/3 majoriti ahli parlimen. Itu dia. Namun mereka tidak boleh menerima kenyataan bahwa kerajaan yang ada pada hari ini mendapat sokongan 2/3 daripada ahli parlimen. Yang mana mereka sebelum ini
cuba menipu, kononnya mereka sudah cukup SD, sudah cukup jumlah untuk membentuk kerajaan. Dan satu yang saya paling ingat adalah kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ya, semasa jam 3 subuh sebelum SPRM habis membuat pengiraan undi. Namun beliau sedang membuat kenyataan, katanya dia mendapat surat daripada istana. Benarkah ya untuk dia membentuk sebuah kerajaan? Ya, soalannya di sini adalah benarkah ya apa yang dinyatakan itu betul? Sebab pada waktu itu adalah pada 3 subuh. Bagaimana bisa mungkin istana boleh mengeluarkan surat pada jam 3 subuh? Itu dia. Sehingga hari ini kenyataan itu masih menjadi misteri dan tidak pernah ya dibuktikan oleh pemimpin utama Perikatan Nasional itu yang kononnya cukup majoriti dan juga mendapat surat daripada istana untuk membentuk kerajaan dan sebagainya. Pada pandangan saya ini adalah sikap terdesak daripada mereka. Itu dia. Oleh itu, kenyataan palsu seperti itu, dakwaan pimpinan PN boleh disabit di bawah Seksyen 124 yang menyatakan laporan atau kenyataan palsu hingga mendatangkan kebimbangan awam boleh dipenjara sehingga 5 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Hadi yang juga ahli pilihan Marang disiasat oleh Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul berhubung kenyataannya yang mendakwa Blok Gabungan Bersatu dan PAS itu sedang berusaha menjatuhkan kerajaan perpaduan. Wow. Mereka ini sudah ketagih untuk berkuasa ya, dan juga ketagih untuk menebuk kata ya. Seperti mana sebelum ini mereka menjadi kerajaan pun hasil daripada pengkhianatan. Mereka menjadi sebuah dan membentuk kerajaan kerana ya beberapa ahli parlimen mengkhianati parti mereka sendiri ya, seperti Azmin Ali, Zuraida dan geng-geng mereka yang mengkhianati PKR itu sendiri ya, sehingga menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan ketika itu. Bukan itu saja, sebilangan juga daripada parti UMNO juga turut ya mengkhianati parti tersebut untuk bersama-sama dengan mereka membentuk sebuah kerajaan yang rakyat anggap adalah sebuah kerajaan topuk atap. Kerajaan pengkhianat, kerajaan pengkhianat negara. Itu dia sahabat semua. Namun hari ini kita boleh nampak mereka masih lagi sibuk ya untuk menumbangkan kerajaan, untuk menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini, yang mana kerajaan ini adalah atas titah daripada yang di Pertuan Agung untuk membentuk sebuah kerajaan perpaduan. Namun seperti mana yang kita lihat di dalam kenyataan sidang media ya, apabila sepatutnya mereka bergabung untuk membentuk kerajaan, tapi Hadi Awang dan juga Muhyiddin menolak bulat-bulat titah daripada yang di Pertuan Agung ini. Siapakah sebenarnya yang mengkhianat? Siapakah sebenarnya yang menjadi penderhaka kepada titah yang di Pertuan Agung? Hari ini ya mereka menganggap kononnya ini bukan kerajaan perpaduan karena mereka tidak bersama, sedangkan mereka sendiri yang tidak masuk ya ataupun tidak menerima titah itu. Jadi sahabat-sahabat semua, ini yang saya ingin kongsikan ya, agak menarik apa yang dikongsikan oleh pemimpin tadi yang daripada Biro Guaman untuk Parti Amanah, dan sangat menarik untuk kita hadam apakah yang beliau nyatakan itu. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Indonesia Channel, dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Indonesia Channel, sehingga kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.